Kalau saya letak perkataan kekal di sini, faham tak kekal? Ya, faham. Sama. Okey, siapa yang kekal ya? Pencipta ke ciptaan yang kekal? Pencipta. Oh, pencipta kekal. Ciptaan Tidak. tak kekal. Boleh bisa bagi contoh tak apa yang tak kekal? Kita. Kematian. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini kekal ke tak kekal? Tidak kekal. Maka kamu sudah boleh bezakan ciri-ciri Tuhan pencipta ni kekal, bukan pencipta tidak kekal. Setuju? Setuju. Okey, kita pergi yang kedua. Permulaan, pengakhiran. Sini gunakan permulaan pengakhiran ke? Sama. Okey. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Dia ada. Ciptaan ada tak? Ada. Segala-gala ciptaan yang ada nyawa dalam alam ini semua ada permulaan, ada pengakhiran. Semua lahir pasti mati. Betul? Ada tak yang tak mati? Ada, macam kita belum mati lagi. Tak, kita akan mati kemudian. Betul? Tapi tetap kita ada permulaan, ada pengakhiran. Setuju? Okey. Yang ketiga, tadi ingat lagi tak kita sebut tentang masa, ruang dan jisim? Ingat lagi? Pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Faham tak terikat jatuh dalam masa, ruang dan jisim? Tak, dia tak ada dia tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Ciptaan? Maksudnya apa? Maksudnya siapa-siapa yang terikat kepada masa, ruang dan jisim, mereka adalah ciptaan. So segala-gala dalam alam ini yang kita belajar kan, sains, fizik kan, dia ajar kita segala-galanya terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maksudnya apa yang terikat kepada masa, ruang dan jisim, mereka tak mungkin boleh jadi Tuhan. Kenapa? Sebab mereka terikat kepada masa. Mereka tak tahu apa yang akan berlaku esok. Kenapa tak tahu? Sebab dia jatuh dalam masa. Pencipta, dia tak terikat kepada masa. Sebab itulah dia tahu segala-gala yang telah berlaku, segala-gala yang sedang berlaku, segala-gala yang akan berlaku. Dia tahu semuanya. Sebab dia tak terikat kepada masa. Maka siapa-siapa terikat kepada masa, ruang dan jisim, ciptaan. Dia tak bisa jadi pencipta. Yang keempat, saya tak tahu bahasa Indonesia di sini. Saya tulis perkataan bergantung. Ya, sama. Bergantungnya. Okey. Maksudnya dia memerlukan sesuatu, memerlukan matahari, udara, makan minum untuk hidup. Pencipta perlu tak? Ciptaan perlu, betul? Last satu, rehat. Istirahat, tidur. Sebab saya tahu sebuah lagu Indonesia dulu saya datang, itu penyanyi meninggal dunia. Dia kata apa? Bangun, tidur lagi. Lepas tu pusing-pusing sama saja itu. Bersurip. Ya. Okey, pencipta perlu rehat, tidur tak? Tak perlu. Tidak. Ciptaan? Tidur. Perlu. Nah, kalau kita tanya orang bukan Islam ya, tanya orang Islam pun kat sini. Kita ada bukan Islam di sini. Belum non-Muslim ada? Semua Muslim. Okey. Sekarang ini, bila kita tanya dia, dia akan bagi jawapan sedemikian. Pencipta ni memang tiada permulaan. Dia kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Ini ciri-ciri pencipta. Ciptaan sebaliknya. Betul? Okey. Sekarang ni, dalam dunia ni, kan ada macam-macam Tuhan. Di sini kan, di sini ada Pancasila, 5 agama yang diterima di Indonesia. Ya. Betul? 6. 6. Tak apalah, 7 lah pun tak apa. Okey, kan banyak Tuhan. Okey, ada tak mana-mana satu Tuhan yang mereka sembah yang ada 5 ciri-ciri ini? Kamu tahu tak? Boleh bagi satu nama tak? Tuhan yang orang sembah, tak peduli apa agama. Ada tak bagi satu nama, satu Tuhan yang Beri satu contoh mungkin. satu contoh. Jesus. Jesus. Siapa kata Jesus? Oh, sahabat sebut Jesus. Okey. Dia begini. Okey.
Now, kalau orang kata Jesus contohnya kan, okay? Tapi sebelum kita pergi Jesus dulu, kita mula dengan Nabi Muhammad dulu boleh? Boleh. So kita letak nama Muhammad dulu, sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Tak kekal. Maka dia pencipta ke ciptaan? Ciptaan. Okey, maka dia ciptaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Ada. Pencipta ke ciptaan? Ciptaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Maka dia Ciptaan. ciptaan. Oh, pandai. Dia bergantung tak? Bergantung. Maka dia ciptaan. Dia rehat dan tidur tak? Ya. Dia ciptaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak ciri-ciri pencipta? Tak ada. Langsung tak ada. Setuju? Setuju. Nah, itulah cara kita kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Ya. Okey, sekarang kita letak Jesus. Sahabat tanya, Jesus macam mana? Okey, Jesus kekal ke tak kekal? Nabi Isa alaihissalam kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak. Tidak kekal. Kalau yang maksudnya Isa, tak kekal. Apa-apa? Kalau yang maksudnya Isa berarti masih Masih hidup. tak kekal. Still alive. Tapi setuju tak Nabi Isa alaihissalam itu manusia? Setuju. Betul kan? Ya. Okey, setuju tak? Dia ada permulaan. Ada. Setuju tak? Dia akan mati. Ya. Betul? Maka dia kekal ke tak kekal sudut Islam? Tidak. Dia tak kekal. Sebab dia tak kekal kan? Kita. Dari sudut Kristian macam mana? Kalau kita baca dalam Bible, Kristian dalam Bible, nama kitabnya dipanggil Matthew chapter 26 verse number 39. Sorry, chapter 26 verse number 4, chapter 27 verse number 46. Dalam kitab tersebut, Nabi Isa alaihissalam mati di kayu salib. Dari sudut Kristian. Mati tak? Mati. So kalau mati kekal tak? Tidak. Tak pedulilah dia bangun berapa kali kan? Dia bangkit seberapa kali tak penting. Yang penting dia mati. Iya. Betul? Ya. Kalau dia mati, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal, dia ciptaan lah. Dia ada permulaan tak? Ada. Kalau ikut kitabnya Matthew chapter number 2 verse number 1, he was born in Bethlehem. Dia dilahir di Bethlehem. Lahir. Dia ada permulaan. Maka dia pencipta ke ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Tidak. Terikat. Ya. Sebab dia hidup sampai usia 33 tahun. Ciptaan. Semasa dia hidup, dia bergantung tak? Bergantung. Kalau kita baca dalam Bible, in Gospel of Luke chapter number 4, verse number 1 to number 5, dalam kitabnya sebut, selepas dia digoda oleh iblis atau syaitan, okay, dia tak makan minum 40 hari. Dan selepas itu dia lapar. Dia pergi cari makanan. Dia ada bergantung tak? Bergantung. Maka dia adalah ciptaan. Dia rehat dan tidur? Ya. Maka dia ciptaan. Berarti Nabi Isa alaihissalam, okay, dia sebagai seorang manusia biasa. Manusia. Hanya Allah angkatnya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dia bukan Tuhan. Sebab itu dalam Islam, kelahirannya hebat. Betul? Macam Adam alaihissalam. Allah, Adam alaihissalam juga lahir hebat kan? Tanpa mak, tanpa bapa. Berarti, dari sudut ini, Jesus, Nabi Isa alaihissalam ada tak ciri-ciri ketuhanan? Langsung tak ada. Okey, kita letak lagi, kita sambung lagi dengan Buddha. Orang sini faham tak? Siddhartha Gautama Buddha. Sama. Buddha. Orang Tionghoa kan? Ada yang sembah dia, ada yang anggapnya sebagai guru. Iya. Okey. So Siddhartha Gautama Buddha, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Sebab dia pernah wujud di dunia ini dan dia telah meninggal, telah mati ya. Maka dia tak kekal, ciptaan. Betul? Okey, lagi. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada lah, dia lahir dan telah meninggal. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat, ciptaan. Dia bergantung tak? Makan, minum, udara, matahari? Ya, maka dia ciptaan. Dia rehat dan tidur. Betapa hebat mereka semua, tetap mereka adalah ciptaan. Mereka tak ada ciri-ciri ketuhanan. Kamu letaklah apa nama saja. Ada tak nama lain? Letak saja apa nama. Letaklah seluruh alam ini. Apa-apa dalam alam ini, di sini, semuanya akan masuk kategori ciptaan. Kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Kamu mau sembah ciptaan tak? Tidak. Itu maksudnya La ilaha illallah.
Dalam Quran, disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Inilah ayatnya, inilah maksudnya. Brother Lim ambil ayat itu dan kupas daripada ayat itu. Itulah ciri-ciri pencipta. Kalau kamu bukan pencipta, kamu tak mungkin ada ciri-ciri pencipta. So selepas ini, ada tak apa-apa di dunia ni boleh goyang akidah kita? Kalau saya suruh you sembah ini, kamu tanya soalan pertama, dia kekal tak? Kalau tak kekal, sorry. Kamu ada permulaan pengakhiran tak? Ada, sorry. Kamu terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Faham tak? Bergantung tak? Rehat dan tidur. So senang tak kita nak kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan sekarang? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ciri-ciri ini saja. Selainnya, dalam alam ini tak ada sesiapa yang boleh ada ciri-ciri pencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian tak? Ramai orang di luar hati baik mau sembah Tuhan, tetapi Islam tak sampai, wahyu Islam tak sampai. Mereka tak tahu bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Akhirnya mereka pergi sembah ciptaan, bukan sembah pencipta. Betul ke salah? So, bisa faham tadi? Kalau nak ajak anak kat rumah, saya ajak kamu. Kamu letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, kamu minta anak Google biografi. Baca biodata, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? Dan you suruh dia baca semua. Lepas tu baca, you tanya dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? So dia kata, dia lahir 570, dia wafat atau meninggal pada usia 632. Betul? Maka dia kekal tak? Tak kekal lah. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Lahir tadi, meninggal tadi, betul? Maka dia terikat kepada masa, ruang dan jisim. Dia hidup sampai usia 63 tahun kan? Semasa dia hidup, dia bergantung tak? Dia makan minum tak? Dia rehat tidur tak? Maka Nabi Muhammad SAW tak ada ciri-ciri ketuhanan. Maka dia adalah ciptaan Allah. Maka you letaklah sesiapa pun nama ke atas, letak Brother Lim di sini. Tahu Brother Lim siapa? Tak tahu. Okey, Brother Lim kekal ke tak kekal? Tidak kekal. Belum mati lagi. Tapi akan mati tak? Iya. Okey, Brother Lim ada permulaan tak? Ada. Saya dah lahir dan saya akan mati, betul? Maka saya adalah ciptaan. Saya terikat kepada masa. Saya terikat kepada ruang, ada ruang, kepada jisim. Maka saya adalah ciptaan. Saya makan minum, tadi baru makan minum. Saya perlu rehat tidur tak? Semalam rehat tidur. Maka Brother Lim ada tak ciri-ciri ketuhanan? Maka gunakan ini untuk bincang dengan kawan-kawan bukan Islam. Kamu tanya soalan saja, kamu tak payah bagi jawapan, kamu tanya dia. Okay, contohnya, pencipta ini kekal ke tak kekal? Dia kata kekal lah, bukan kita kata. Ciptaan tak kekal. Minta dia contoh supaya dia akan kenal. Akhirnya dia akan kata apa? Bila kamu tanya dia, boleh tak kamu bagi satu nama, satu Tuhan yang orang sembah, yang ada 5 ciri-ciri? Biasanya mereka akan jawab, tak ada. Tak. Kenapa tak ada? Sebab semua yang dia kenal, tak ada satu pun kekal. Tak ada satu pun tak tak ada permulaan pengakhiran. Tak ada satu pun, okey, yang tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tak ada satu pun tak bergantung. Tak ada satu pun tak rehat dan tidur. Maka sebab itulah bila dia bagi jawapan tak ada, maksudnya apa? Sebenarnya dia telah lafaz la ilaha. Tak ada, belum ilallah lagi. La ilaha, dia menolak semua Tuhan yang orang sembah. Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Betul? Dan ada tak mana-mana kitab agama yang sebut tentang ini ciri-ciri pencipta? Kamu tak akan jumpa melainkan dalam Quran. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ciri-ciri ini. Kalau dia baca ayat ini, dia boleh terima hanya Allah mempunyai ciri-ciri ini. Tadi dia kata la ilaha illallah. Maka orang itu dia sudah Islam. Satu, yang kedua, dia sudah boleh bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Maka selepas itu dia layaklah beragama Islam. Dia layaklah memeluk agama Islam. Kenapa? Sebab dia tak ada apa-apa yang boleh mengelirukan dia lagi. Dia sudah boleh bezakan. Senang tak nak faham ni?
Ada masalah? Okey, siapa tak faham? Nak saya jelaskan, silakan.